wabarakatuh dan selamat pagi. Okey pelajar, hari ini kita berada di bengkel teknologi pemprosesan kayu dan juga kemasan. Okey, depan saya ni seperti yang anda lihat ada pelbagai jenis bahan-bahan dan juga produk ataupun kita lebih kenali sebagai yang macam ni bahan sedia ada di bengkel. Okey, hari ini saya akan memberitahu tentang suatu jenis bahan perekat. Okey, topik kita hari ini kita akan membincangkan tentang bahan perekat. Okey, bahan perekat ni adalah salah satu bahan yang untuk melekatkan komponen komponen satu komponen dengan komponen yang lain. Okey, komponen-komponen yang kita gunakan adalah seperti contoh bahan yang kita nampak dekat sini, produk yang macam ni. Okey, ini adalah menggunakan sedikit sebanyak menggunakan glue iaitu bahan perekat. Okey, bahan perekat ni terdapat dalam bentuk cecair, dalam bentuk serbuk, dalam bentuk tak kisah dalam bentuk apa sekalipun. Janji benda tu boleh melekatkan satu sama lain, itulah dinamakan sebagai perekat. Okey, selain daripada tu, contohnya dalam kita gunakan perekat ni dalam pembinaan perabot. Okey, sedia ada kita memang belajar, kita memang menggunakan untuk perabot lah. Okey, selain daripada perabot, okey apa dia? Okey, saya bagi tahu dekat sini ya. Pelbagai juga bidang industri dekat kita punya kita punya negara ni, kita ada menggunakan seperti contoh bahan perekat menggunakan kita gunakan dekat handphone, kita gunakan dekat fabrik. Okey, kita gunakan bermacam-macam lagi dekat tempat yang sesuai dengan penggunaannya. Okey, untuk hari ini cikgu akan menerangkan tentang pengelasan glue. Okey, pengelasan glue ni kita kelaskan kepada dua. Okey, iaitu glue protein dan juga glue sintetik. Okey, glue protein ni terdapat empat, lebih kurang empat lah. Saya terangkan empat sahaja. Okey, antaranya adalah glue binatang, glue kesin ataupun namanya glue resin. Okey, dan juga ada glue sayuran dan darah albumin. Okey, saya terangkan simple je. Okey, untuk glue binatang kita dapat glue tu adalah daripada haiwan. Okey, seperti contoh haiwan-haiwan yang kita tahu, sedia tahu yang mempunyai gelatin. Okey, gelatin itulah bahan perekat tu. Okey, bahan perekat tu kita ambil sedikit daripada haiwan tu untuk kita hasilkan gam yang bersesuaian untuk penggunaan dalam produk kita, iaitu produk kayu. Okey, selain daripada tu glue resin ataupun glue kesin. Glue kesin ni kita peroleh daripada tumbuh-tumbuhan, iaitu macam pokok. Kita memang ambil daripada pokok lah. Okey, sesuai dengan penggunaan pokok yang menghasilkan getah. Getah tu kita akan jadikan sebagai bahan perekat. Okey, dan kemudian seterusnya gam hasil daripada glue sayuran. Okey, glue sayuran ni sebelum ni kita pernah bincangkan dalam kelas kita. Okey, kita gunakan glue sayuran ni sebagai untuk produk kita, tapi kita nak tahu macam mana terhasilnya daripada glue sayuran. Okey, kalau awak semua tahu daripada dulu lagi, mungkin kita dah tahu benda ni, tapi kita tak tahu itu namanya glue sayuran. Okey, ubi kayu dijadikan sebagai glue. Okey, ubi kayu kita jadikan serbuk dahulu. Kita jadikan serbuk and then baru kita bancuh dengan air, barulah terhasilnya glue daripada sayuran. Okey, selain daripada tu glue sayuran yang ada seperti contoh dia kategori sayuran tapi bukan kita panggil dia sayur, seperti contoh beras. Okey, beras mempunyai kanji kan. Kanji tu dia adalah melekatkan antara satu-satu benda. Beras tu sendiri dah mempunyai gam, dia melekatkan antara satu sama lain. Itu pun boleh dikirakan sebagai perekat, tapi perekat yang penggunaannya secara simple, tak boleh menggunakan untuk kepada produk. Kalau nasi lah. Okey, selain daripada tu kita ada darah albumin tadi. Okey, tahu tak apa itu darah albumin? Okey, dia bukan darah albumin ni bukan darah albumi bumi ke yang berkaitan dengan albumin tu, bukan. Okey, dia adalah sejenis darah yang terhasil daripada haiwan, iaitu seperti contoh, saya bagi contoh je lah ya. Okey, seperti contoh putih telur. Okey, putih telur tu dia dekat situ, bila dia terhasil, contohlah ayam ni bertelur kan. Bila ayam tu bertelur, dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi ayam ataupun dia jadi telur. Okey, so daripada situ, bila dia nak proses tu, kita akan dapatkan daripada telur tu
sebagai bahan perekat. Perasan tak kalau putih telur tu, kalau macam kita sapu dekat muka dia akan lekat kan, tapi itu bersesuaian dengan muka kita lah, contoh. Tapi ini diambil untuk membuat kajian dalam kita punya sebagai bahan perekat. Salah satunya lah, ini penggunaan ni dahulu kala. Kalau sekarang mungkin ada tapi tak banyak. Kalau ada banyak pun, kalau ada pun dia mungkin agak mahal harganya. Okey, saya sambung untuk selanjutnya glue sintetik. Okey, glue sintetik ni glue yang ada reaction dengan kita. Okey, yang ada dia sintetik ni dia lebih kepada macam dia ada sikit sensitif dengan kita ataupun dia sedikit sensitif dengan kita punya produk. Okey, dia ada glue PVA, dia ada glue sentuh, ada glue urea formaldehyde. Okey, banyak sikit. Dan juga yang paling luas adalah glue epoxy. Epoxy ni pun terdapat pelbagai jenis. Okey, antaranya kalau macam contoh kalau kita guna untuk kayu lah, dia ada epoxy untuk batu, untuk kegunaan plastik dan macam-macam lagi. Okey, dekat depan saya ni, okey, saya ada sediakan untuk glue, untuk gambarkan saja untuk pada awak. Okey, yang ini adalah glue sentuh. Okey, glue sentuh ni, dah ditukarkan, maksudnya dah dimasukkan dalam botol ni supaya senang pelajar untuk tahu macam mana tu, nampak lah, kita nampak. Okey, kalau macam ni kita gunakan botol kuning, ada jalur-jalur warna putih yang kuning ni, itulah yang membezakan supaya kita boleh nampak dekat dalamnya adalah glue berwarna putih, bukan glue berwarna jernih. Kalau glue berwarna jernih tu yang ini. Okey, yang ini glue-nya berwarna jernih. Okey, so bila kita dah buka ni, sebab kedap saya tak boleh buka, tapi saya tahu pelajar saya mesti tahu dan juga dah dapat sebelum ni dah pernah guna kan, so saya tak perlu nak tunjuklah jernihnya macam mana. Okey, kalau yang ini dalam botol kuning ni, kita masukkan glue yang berwarna kuning. Okey, sebabnya kita tak boleh nak bagi yang pelajar penggunaan dalam tempat yang besar, so kita kecilkan. So kita masukkan dalam botol kuning, kita tahu lah ini gam yang warna kuning. Okey, so seterusnya ada okey, ni dua ni tak ada beza, cumanya beza je nama sahaja. Okey, yang ini pun sama juga. Ini glue PVA. Okey, glue ni bersesuaian untuk kita gunakan dekat batang pipe. Contohnya macam plastik, lebih kepada plastik. Okey, untuk bukan kita gunakan untuk kayu saja, tapi dalam penggunaan kita punya produk, sedikit sebanyak ada berkaitan dengan plastik, ada berkaitan dengan apa lagi? Dengan mungkin ada tile sikit. Tile tu lebih kepada apa? Mozaik yang bersesuaian lah. Okey, so seterusnya saya akan terangkan sedikit tentang glue. Okey, terdapat dua jenis glue. Okey, contohnya ada glue warna putih. Okey, macam ni ni glue warna putih dan juga glue warna kuning. Okey, apa bezanya glue warna putih dan juga warna kuning? Okey, bezanya warna. Okey, warna mestilah itu first yang kita dapat tahu lah. So kalau dalam soalan ada perbezaan glue berwarna putih dan juga glue berwarna kuning, so terus kita dapat tahu perbezaan antara warna. Okey, dan juga selain daripada itu, sifatnya. Kalau warna putih ni dia tidak bertoksik. Okey, lepas tu maknanya bukan toksik lah. Okey, and then tidak berbau, tidak boleh terbakar dan juga mengering dalam beberapa jam yang cepat. Okey, nanti saya akan tunjukkan sedikit demonstration lah. Maksudnya macam saya buat amali sikit untuk cara-cara penggunaannya. Okey, untuk glue warna kuning ni, dia glue-nya berkualiti tinggi. Okey, sebab tu kita guna tak banyak. Beza ni, botol pun kita dapat bezakan kan. Okey, so kalau kita perlu buatkan apakah perbezaan antara glue kuning dan juga glue putih. Okey, terus kita buat kotak. Dalam kolom kita buat macam tu, kita terbezakan. Mungkin warna, lepas tu kita mungkin tulis mahal atau murah dan juga cara penggunaannya. Okey, yang ini berkualiti tinggi dan juga sangat kuat, berbeza dengan ini. Okey, dan juga mengeras dengan tahan kelembapan. Maksudnya bila kayu tu ada lembap sikit ataupun kurang kering, tapi glue kuning ni lebih cepat bagi reaction. Okey, seterusnya untuk kegunaan glue PVA ni. Okey, glue PVA ni kita akan gunakan, contohlah saya bagi yang ni yang CA ni. Okey, satu permukaan
satu permukaan contoh saya bagi. Okey, untuk kayu lapis. Okey, untuk kayu papan lapis, okey, kita nak menggunakan sila, kita nak melekatkan kayu lapis. Kita kononnya lah kita nak dapatkan ketebalan yang memang kita punya produk nak tebal yang terlalu banyak lah, sebab kita tak boleh papan lapis semuanya ada lapisan 3, 5, 7 dan nombor-nombor yang ganjil. Okey, tapi sebabkan contoh kita nak dapatkan lapisan yang cantik dalam kayu yang sama. Okey. So papan ni antara dua ni saya akan sapukan dengan menggunakan squaci. Okey, ini adalah squaci dan juga ini adalah scrub. Okey. So squaci ni saya akan gunakan untuk mengambil glue daripada PVA dan CA lah. CA dengan PVA lebih kurang sama. Okey, so tapi CA ni ada kelainan sikit lah. Okey, kebanyakannya untuk CA ni kita gunakan apabila kita nak dapatkan satu permukaan yang satu benda yang boleh dicantumkan, satu benda yang okey, dua benda tadi yang kita sudah buat cantuman tu. Okey, kita pastikan dia dah kering, sini pun dah kering, dengan yang ada gam tu dia kita letak tangan kita akan melekat. Okey, kita dah cantumkan. Okey, seperti ni kita dah cantumkan. Kita ambil pengapit. Okey, ni boleh dikategorikan sebagai pengapit lah, pengapit yang moden sekarang, yang lebih ringan. Selain daripada yang kita sedia tahu, kita ada apit G dan juga apit F. Okey, yang ni selalu memang kita gunakan lah. Okey, so dekat sini saya tunjuk sedikit je lah cara untuk ni melekatkan antara satu sama lain. Okey, bila kita dah gunakan apit macam ni, kalau contoh kita tak sure dia sama ke tidak, kita boleh ambil ganding, kita ketuk-ketuk sedikit. Sure dia rata. Kalau kita nak tahu dia rata macam mana, kita ambil sesiku okey, kita make sure lah kita letak dekat sini. Kalau dia dah tak ada ruang, maknanya dah tak ada benda kerja yang kita nak gam tu dah rata. Okey, make sure lah supaya rata. Kalau tak rata, in case kalau dah siap tak rata, jangan risau, kita boleh gunakan mesin untuk kita bagi rata. Sebab tu kalau kita buat benda kerja, kalau yang kita tak sure lagi, biar kita lebihkan sedikit. Okey, so ni kita biarkan dulu, kita letak tepi. Okey, untuk pemilihan glue yang kita gunakan, okey, pemilihan glue yang baik dan juga sesuai untuk ke semua produk yang kita gunakan adalah salah satu adalah kunci kepada ketahanan produk dan juga kualitinya. Sebab tu bila sesuatu glue yang digunakan adalah mahal dan juga ketahanannya kuat, adalah produk yang lebih mahal harganya berbanding dengan yang kita belajar dekat sekolah ni. Memang kita sedia tahulah kita akan buka balik ataupun cantumannya kita kalau salah lah, kita terbuat salah. Kita tak nak buat salah sebenarnya, tapi in case kalau tersalah kita boleh buka balik, ada caranya. Okey, so dengan kualiti yang kita dah tahu, glue yang terhasil daripada sumber semula jadi ataupun sumber selain daripada sumber semula jadi tu, seperti yang contohnya tumbuh-tumbuhan, sayuran ataupun tisu daripada binatang dan juga bahan-bahan sintetik yang lain ataupun bahan plastik yang lain dibuat campuran. Okey, bahan tersebut adalah daripada bahan kimia. Okey, bahan kimia yang kita boleh jadikan seperti contoh glue getah tiruan. Okey, glue getah tiruan ni seperti contoh macam kita gunakan dekat kereta, okey, dekat pintu kereta ke tu kan. So dekat situ pun ada gam juga. Dalam handphone kita pun ada gam, tapi bukan gam yang sedia ada dekat sini sebab tak bersesuaian. Okey. Sedangkan kita nak dekatkan kita punya temperature glass tu pun dia ada sedikit mengandungi gam, tapi kita tak nampak gam tu. So supaya dia melekat antara satu sama lain. Okey. Sebagai contohlah saya bagi. Okey, untuk pemilihan kriteria pemilihan bahan perekat, kita nak guna mana satu kan? Okey, kita mungkin ada keliru, kita tak tahu yang mana. Okey. So sebelum kita buat perancangan kerja, kita mesti akan tahulah kita punya jenis kegunaannya, kita nak guna dekat luar ataupun dalam. Contoh, kalau kita guna dekat luar bangunan, dia ada gam dia khas dia. Okey, sebab dia mesti ada ketahanan untuk panas, ketahanan untuk hujan berbanding dekat dalam. Okey.
Contohnya kalau produk tu berada dekat dalam, mungkin dia kurang pendedahan daripada segi panas, daripada segi hujan. Mungkin dia dalam keadaan bangunan tu je lah. Mungkin dalam bangunan tu tak ada kipas, so panas. Dan juga kalau macam hujan, dia sejuk, mungkin macam tu je. So tak ada perubahan yang ketara sangat. Cumanya memang penggunaan luar kita akan khaskan gam yang lain, penggunaan produk kat dalam, penggunaan glue yang berbeza. Okey, dan juga kosnya. Okey, glue epoxy dan juga glue sentuh. Okey, epoxy tak ada dekat sini, tapi saya bagi tahu je, glue epoxy dan juga glue sentuh agak mahal. Okey, so bila agak mahal tu kita mesti rancang penggunaan yang sebetulnya, sebenar-benarnya. Sebab epoxy tu dia warnanya jernih, penggunaannya dikhususkan pada satu-satu produk yang memang kita akan hasilkan produk yang terbaik. Maksudnya macam memang kita nak kualiti yang tinggi. Okey, so apabila kita dah gunakan yang keseluruhan tu, kita mesti petikan kos. Selain daripada tu, perkakas dan kemudahan yang ada. Okey, perkakas dan kemudahan yang ada tu seperti contoh, kita nak menggunakan selain daripada squatchy dan juga scrub. Okey, saya gunakan kayu yang berlebihan. Okey, kayu yang berlebihan ni pun boleh dijadikan sebagai peralatan untuk menyapu gam di permukaan. Okey, contohnya make sure tak ada sebarang benda asing yang terdapat kat sini. Termasuk kalau macam contohnya lagi kita yang lebih efek yang lebih tinggi, contohnya glue yang jernih. Okey, dia sangat sensitif tu, kita tak nak kayu ni ada benda asing. Okey, sebab kita tak nak ada sebarang kecacatan yang berlaku pada produk. Okey, so antaranya ni lah kayu. Okey, dan seterusnya ada bekas untuk bancuhan, ataupun kalau macam ni tak perlu bancuhan lah, kita terus sedia guna. Okey, so inilah namanya ni, perkakas-perkakas yang kita gunakan. Okey, so yang selain daripada tu, jangka hayat tahan simpan. Okey, kalau yang macam ni tahan simpannya, dia ada hayat-hayat dia. Okey, kalau macam ni bila terbuka saja tutupnya, kalau kita tak tutup rapat, mungkin dia akan mengeras dengan cepat. So bila dia mengeras dengan cepat, kita tak akan dapat menggunakannya lagi. So dekat situlah kita tak dapat nak menyelamatkannya. So berlaku pembaziran. Kita tak dapat. Kita kalau boleh kita mengelakkan pembaziran yang berlaku. Okey, kalau macam ni pun sama juga. Make sure tutup dengan rapat supaya tak masuk angin. Okey. Dan juga selain daripada tu, jenis bahan yang diglukan. Okey, kalau ni saya ada bagi tahu tadi, kalau jenis bahan yang kita glukan. Okey, selain daripada kayu, iaitu plastik pun boleh juga. Plastik tu kita guna yang ni lah. Untuk contohnya kita gunakan dekat batang paip. Okey, dalam perkayuan pun kadang ada batang, kita ada gunakan plastik juga, batang paip, plastik yang dekat bahagian atas ni kita nak glukan. Kadang-kadang kita menggunakan PVC juga, tapi ada setengahnya kita tak membuat benda tu secara meluas sebab kita nak menghadkan penggunaan. Okey, selain daripada tu, kayu dan juga fabrik. Okey, kayu dan juga fabrik pun ada juga gam yang khas untuk dia, sebab kita nak kayu dengan fabrik tu bercantum, maksudnya macam rapat, rata, licin, cantik lah. Okey. Seterusnya adalah langkah-langkah yang baik apabila kita memilih glue dan juga kita memahaminya. Okey, kalau boleh saya nak saya tunjukkan lebih dekat lagi. So kita boleh tengok dengan jarak yang lebih dekat lah. Okey. Langkah-langkah yang paling baik dalam memilih glue adalah memahami apa yang kita nak lekatkan. Okey, seperti contoh ni saya terus buatkan demo sikit untuk kita lekatkan kayu papan lapis ni dengan papan lapis yang lagi satu. Okey, ni sama je lebih kurang. Papan lapis ni 3 lapis. Okey, saya akan sapukan. Saya menggunakan glue sentuh. Okey, kita nak ni tak banyaklah, sikit aja sampai garisan yang saya ada buat dekat sini. Okey. So saya ambil satu kayu lebihan, saya sapukan. Jangan terlalu kuat. Sapu, ratakan sampai ada garisan yang saya dah buat tadi. Kalau tak cukup, kita boleh tambah lagi. Okey. Nampak? Sini agak terlalu nipis dan ni agak terlalu tebal. Saya buat anggaran saja untuk
untuk tunjukkan. Okey, saya ambil permukaan kayu yang ini. So kita nak make sure kalau kita dah sapu dekat sini, kita perlu ke sapu dekat sini. Okey, kalau nak tahu, kalau buat dekat sini mungkin dia dapat sedikit saja. Tak sama dengan kelebaran kayu yang ada dekat sini. So kita timbal balik, kita letak dekat bahagian sini lebih kurang dengan garisan. Okey. Jangan terlalu banyak, sedikit sudah memadai. Kecuali kalau dah tak cukup, barulah kita buat lagi. Kita boleh tambah lagi, okey. Kita dah sapu. Ini glue ni dia tak perlu tunggu kering. So masa basah ni kita boleh terus lekatkan pada benda kerja yang kita nak buat. Okey, macam ni. Okey, kita nak make sure kita gunakan ni dalam keadaan yang macam dia belum kering lagi. So kita ambil pengapit. Kita gunakan pengapit untuk kita bagi dia melekat antara satu sama lain. Okey. Begini caranya. Okey, dia mesti ada lebihan sebab kita dah letak tadi lebih daripada tu. Lebih sikit macam ni tak apa, jangan kurang. Kita takut papan ni tak melekat antara satu sama lain. Okey, macam ni nanti kita boleh buang lebihan lebihan glue dia. Okey. Lepas tu kita ada berapa cepat. Okey, berapa lama kita nak biarkan dia bercantum antara satu sama lain. Okey, kita bagi masa dia daripada 8 hingga ke 12 jam. So kita biarkan apit macam ni sehingga masa yang kita telah tetapkan, dan esok baru kita boleh tengoklah. Dia kata kita boleh uji sama ada dia melekat ataupun tidak. Untuk peraturan kita menggunakan glue ni untuk membuat satu produk ataupun kita buat perabot. Okey. Kita mestilah tahu tahap kelembapan satu kayu. Okey, kita pastikan kayu betul-betul kering. Jangan kayu yang kita dah dedahkan dekat kawasan yang tidak berbumbung dan kita akan gunakan. Dia mengandungi air yang agak tinggi jika kita biarkan dia tidak di bawah bumbung. Maksudnya dia terkena serapan air. So dia memberi efek pada kayu tersebut. Okey. Dan seterusnya dia punya produk ni kita pastikan dia bersih, tanggamnya yang tepat. Okey, seperti contoh tanggamnya yang tepat saya tunjuk. Ini tidaklah begitu tepat tapi dia menunjukkan. Jadi saya dah buka. Sebab tu dia nampak macam ni. So dekat sini kita boleh dekatkan sikit kamera. Boleh je bawa dia. Nanti kak. Okey, seperti contoh tanggam yang sedia ada dekat sini dan juga sebelah sini. Ini rapat sedikit lah, okey, tanggamnya. So sebelum kita tanggam, kita boleh buat sapu glue yang bersesuaian, dan juga bahagian-bahagian dalamnya sebelum kita pasang tu kita akan bersihkan dahulu supaya contohnya macam tak ada benda yang terhalang daripada dia sama-sama dapat cantuman yang betul, dan juga serpihan-serpihan yang tidak sepatutnya kita buangkan dan juga bersihkan. Dan juga alat pengapit, kita pastikan alat pengapit yang kita gunakan bersesuaian dan juga ikut kita punya produk. Kalau panjang macam ni kita gunakan apit panjang. Kalau benda kerja yang kecil kita gunakan pengapit yang kecil. Kalau benda tu perlu lekatkan dekat meja, kita cantumkan dekat atas meja dan kita hanya lekatkan menggunakan apit G yang bersesuaian. Dan juga antara selain daripada tu glue yang berlebihan hendaklah dibersihkan. Okey, macam yang tadi itulah glue selalunya kalau kita bersihkan kita menggunakan contohlah kita menggunakan kertas pasir. Okey, kertas pasir tu selain daripada kita dapat membersihkan glue yang berlebihan, kita dapat permukaan yang licin. Kerjanya dua dalam satu. So menjimatkan kita punya penggunaan masa. Okey, saya rasa itu saja daripada saya. Yang selainnya saya rasa boleh semak dalam buku nota, dan juga kalau ada perkara ataupun topik yang kurang faham boleh rujuk pada saya semula. Okey, saya sudahi dengan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.